牵着手，我们共围的圈，圈中有圈牵着我们的心，心牵着心，我们共画个圈，圈中有圈为生命花园。手牵着手，我们共围的圈，圈中有圈牵着我们的心，心牵着心，我们共画个圈，圈中有圈为生命花园。相聚是缘，完美是缘，让我们的缘。所以，所谓念佛，就是说，不管你在做什么，都不分在家出家，你要接电话，你要去煮菜，你要去开车，然后如果佛陀会怎么做，因为我是学佛的人，我是念阿弥陀佛的，佛陀怎么做我就怎么做，那你就在修正自己。Kita nianfo, melafalkan mengagunkan nama Buddha, bukanlah satu kegiatan yang mekanis, yang klise kita ulang-ulang tapi sifatnya hanya di mulut. Tetapi kita juga harus menyadari dalam batin kita. Apapun yang sedang kita lakukan, saya sedang terima telepon, saya sedang bicara, saya sedang masak, saya sedang melakukan aktivitas yang lainnya. Orang yang nianfo intinya adalah bahwa dia selalu menyadari dari waktu ke waktu apa yang diajarkan Sang Buddha kepada kita. Dengan cara-cara itulah saya harus melakukan apa yang sedang saya kerjakan. Kita jadi bicara sama orang, kita masak, kita mesti melatih dengan pikiran yang ada dharma di dalam batin kita. 有一天我在台北，有一位男生穿西装很帅，然后做我的侍者，然后他走到我身边，我就很痛苦，然后我就带他去看佛。我说：“哎，你看佛穿什么？”他说：“没穿啊。”我说：“你穿皮鞋啊，佛陀不会穿皮鞋。如果你要学佛，你要跟佛陀一样一样。” Ada satu kali di wihara di Taipei, ada satu orang umat yang baru datang kepada saya untuk belajar dharma. Tapi orang itu pakaiannya luar biasa keren. Memang dari bentuk duniawi dia sangat keren karena dia pakai jas yang baru dan juga pakai perlengkapan yang sangat lengkap. Tapi saya mengajak dia, saya merasa sangat tidak leluasa, tidak nyaman. Lalu saya ajak umat yang baru ini untuk melihat. Coba kita bercermin, Anda lihat di altar. Buddha Rupang ini pakai pakaian seperti apa? Gak ada pakaian yang luar biasa. Pakaiannya sangat sederhana, yang sangat basic. Kenapa begitu? Dengan basic, dia tidak melekat kepada apa-apa. Tapi apa yang kita pakai? Semua pernak-pernik yang sifatnya duniawi kita pakai, termasuk juga sepatu yang dari kulit. Nah, seperti saya ini. Kulit ini kan harus melalui pengorbanan, penderitaan dari makhluk lain. Jadi saya membuat orang itu bahwa belajar dharma mulai dari memperhatikan apa yang kita pakai, apa yang kita lakukan sehari-hari. Itu sebagai dasar. 有一次在放生，有一位小姐来供养我，我让她拿红包，然后我看她指甲，哇，画得很花。然后我也来，你看看观音菩萨的指甲，人家不会画，我不敢骂她，我只敢这样讲。Demikian juga, saya untuk mengingatkan kepada umat-umat, saya langsung bicara secara frontal apa yang kita lihat saat itu. Ada umat pada waktu fangsen, waktu membebaskan makhluk hidup, maka mereka datang memberikan dana kepada saya bentuknya angpau. Tetapi angpau itu dipegang oleh apa? Tangannya memang jari-jarinya halus, tapi dia punya kuku, sudah panjang kukunya, itu warna-warni, banyak macam tatonya itu di kuku itu. Lalu Suhuk ingatkan kepada umat itu, Anda mau belajar fangsen, berbuat kebajikan, berdana dan berwelas asih, coba kita berburu. Lihat Dewi Kuan Yin, lihat Avalokiteswara. Apakah pakai pakaian seperti itu? Apakah mereka kukunya seperti yang kita ini? Saya untuk mengingatkan kepada umat itu bahwa belajarlah dari sumbernya. Jadi dharma haruslah yang basic, yang bisa kita teladani. 所以简单的来讲，因为你的朋友、家人都知道你在拜佛、学佛，所以各位你在处理事情，或是在走路，甚至在睡觉，你一定要调整自己说，哦，佛会怎么做，所以我应该要朝这个方向。 Kita sekali lagi hidup bukanlah sendirian, kita hidup di dalam keluarga, di dalam lingkungan komunitas, maka semua orang tahu kita adalah umat Buddha. Sebagai seorang Buddhis, kita belajar dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Maka setiap waktu, apa yang kita lakukan melalui pikiran, melalui ucapan dan perbuatan jasmani, haruslah itu menyadarkan kita. Sebagai orang Buddhis, kita mempraktekkan dharma, meniru cara-cara apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Begitu kita baru punya identitas dianggap sebagai orang Buddhis. 所以
我们学佛一定要亲近善知识，就是亲近出家人。然后各位一定要很认真的，也很细心的去找很多出家人，甚至一个这个出家人他身口意就像佛，就像观音菩萨很接近，至少他很努力，这个才成为一个你的好的老师。然后他才会告诉你哪里正确，哪里不正确，对你才有帮助。Belajar Dharma, kita juga mungkin perlu mencari sandaran yang baik yang membantu kita. Kita bisa cari biku sangga, kita bisa cari guru-guru senior atau sansese kalyana mitra yang lain yang bisa memberi inspirasi, belajar kebijaksanaan dari mereka. Kenapa demikian? Orang-orang ini kalau kita anggap dia sudah melatih diri dengan baik, menjadi teladan yang meyakinkan buat kita. Karena mereka belajar sudah mirip-mirip seperti apa yang diteladani oleh Sang Buddha atau oleh Avalokiteswara, Dewi Kuan Yin dan seterusnya. Maka orang yang telah melatih baik ini, dia bisa mengajarkan kepada kita, bisa menjelaskan kepada kita kekurangan-kekurangan kita. Dan di situ kita akan mendapat banyak sekali bantuan. 就像有些菩萨喜欢念 Om Mani Padme Hum， 那如果你念 Om Mani Padme Hum 呢，你一定要让自己的心，包括嘴巴，包括外表，都像观世音菩萨。然后观世音菩萨念 Om Mani Padme Hum 要干嘛？他的目的就是要让那些地狱啊、痛苦的众生赶快都脱离痛苦，所以你也要升起这样的心，然后来念 Om Mani Padme Hum。然后你的外表像观音菩萨，你的声音是 Om Mani Padme Hum， 你的心是大悲心，然后这样也叫念佛，你要转变你自己。Jadi kegiatan Dharma sehari-hari janganlah hanya formal ritual. Jadi kita di dalam melafalkan baca mantra Om Mani Padme Hum, mulutnya memang kita sudah sangat hafal Om Mani Padme Hum, tapi kita juga harus menjiwai bahwa Om Mani Padme Hum adalah kristalisasi daripada welas asih dari Dewi Kuan Yin atau Avalokiteswara. Untuk apa? Dewi Kuan Yin Avalokiteswara adalah untuk bisa menolong, membantu semua makhluk yang menghadapi penderitaan. Kita belajar Dharma, kita juga belajar menyadari bahwa di banyak kehidupan alam-alam yang lain, lebih banyak makhluk yang menderita. Oleh sebab itu, membaca Om Mani Padme Hum, kita harus menjiwai semangat welas asih daripada Dewi Kuan Yin. Bisakah dengan bukan hanya mulut kita membaca Om Mani Padme Hum, tetapi perbuatan kita, pikiran kita juga adalah siap-siap untuk menolong semua makhluk yang menderita. 所以每个人都有每个人学习的对象有些人喜欢做阿罗汉，有些人喜欢做观音菩萨，有些人喜欢做阿弥陀佛。但是那你就要去了解这个佛菩萨或阿罗汉他的特色，他的心态，然后你要一直让自己日常生活都跟他一样。就像明天我们要受八关斋戒，那叫进阿罗汉住，就是说我要一天做阿罗汉，他是怎么想的，怎么做的，然后你就会调整你自己。Orang belajar Dharma untuk bisa mempraktekkan Dharma itu, merealisasikan di dalam latihan hidupnya. Dan banyak orang memang jodohnya tidak sama, setiap orang punya cita-cita juga tidak sama, sehingga idolanya bisa berbeda-beda. Orang bisa belajar dengan cara seperti latihan seorang arahat, bisa belajar dengan meniru welas asih daripada Dewi Kuan Yin atau Avalokiteswara. Bisa juga orang punya keyakinan dia akan bersandar kepada Buddha Amitabha. Caranya, metodenya bisa berbeda-beda. Seperti juga besok akan dilakukan satu kegiatan Full Day Atasila. Full Day Atasila untuk apa? Untuk bisa kita melatih. Bisakah satu hari penuh hidup kita itu pakai kondisi seperti seorang yang mau melatih hidupnya menjadi seorang arahat. Jadi dengan kondisi kehidupan seperti itu kita melatihnya. Banyak macam cara yang bisa kita pilih. 所以如何让自己的心念一直保持在佛法的思维？还有一个很重要的方法是，各位一定要多看经典，因为释迦牟尼佛不在了，但是释迦牟尼佛的整个生命就在经典里面，所以无论你怎么忙，就要把经典拿来看，然后呢去思考，然后去改变自己。Belajar Buddha Dharma adalah belajar untuk memperhatikan batin kita, melatih batin kita. Maka setiap waktu yang memungkinkan, kita yang namanya Buddhis, kita harus menggali sutra Buddhis. Selain kita mengulang-ulang membaca, kita juga mesti belajar memahami apa esensinya, intisarinya.
Sehingga dengan demikian baru dari waktu ke waktu batin kita bisa poles sesuai dengan ajaran yang ada di dalam sutra atau ajaran Buddha tersebut. 但是释迦牟尼佛出现在这个世间，他最大的目的就是要消除众生的痛苦。所以我们学佛的人也要升起一个责任感，我是佛的弟子，所以我也一定要帮助这个世间消除痛苦，要有这样子的想法。 Target utama Sang Buddha mencapai penserahan itu untuk apa? Bukan untuk diri sendiri. Sebetulnya juga untuk bisa menolong semua makhluk untuk bisa bebaskan diri dari penderitaan. Oleh sebab itu, setelah tahu bahwa apa yang dilakukan oleh guru mulia kita, Sang Buddha, maka kita yang mengaku, mengklaim diri sebagai muridnya Sang Buddha, kita sebagai orang Buddhis, maka kita juga harus timbul rasa tanggung jawab. Setelah guru tidak ada secara fisik, maka kita harus melanjutkan cita-cita beliau. Bisakah kita mempraktekkan Dharma dari diri kita sendiri, kemudian kita menolong makhluk lain yang menderita. Begitulah kita belajar sebagai seorang murid Buddha. 佛陀也讲一句话：凡是为别人、为众生想的跟做的，那才是快乐的根源；凡是为自己想、为自己做的，那反而是痛苦的根源。要思考这句话。 Sang Buddha pernah menjelaskan, mengajarkan, ini patut kita renungkan sering-sering, bahwa ada dua hal. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan motivasi, targetnya adalah untuk kebaikan hanya diri sendiri, itu akan timbul penderitaan. Bisa timbul kemelekatan dan oleh karenanya menderita. Tetapi, apa yang kita lakukan adalah untuk manfaat orang banyak, untuk kebaikan banyak makhluk yang lain, maka itu adalah sumber daripada kebahagiaan. Oleh sebab itu, dua poin ini perlu sering-sering kita renungkan sebagai orang yang mau belajar Dharma. 所以，我们现在还没办法成佛，但是在日常生活，我们就要学习服务别人，替你的先生倒茶，替不认识的人指路，甚至他饥饿，我赶快给他东西吃，要培养这种服务众生的习惯。 Kita memang belajar Dharma belum sampai tahap pencerahan, belum bisa jadi Buddha saat ini. Tidak apa-apa, tapi kita bisa memulai belajar dengan semangatnya beliau. Welas asih kepada orang adalah bisakah kita serving others, kita melayani orang lain. Di dalam keluarga, bisakah kita membawa teh untuk orang tua kita, menyediakan makanan buat mereka. Kepada orang lain yang tidak kenal, orang tanya jalan, kita anterin. Kalau nggak bisa anterin, kita jelaskan sampai dia tidak tersesat. Demikian kita juga bisa melayani banyak makhluk lainnya. Kita punya kesempatan, tinggal kita mau atau tidak. 也为了要服务别人，所以你要学很多佛法。第二个，你还要学很多世间法。这个公司怎么开的？这学校怎么办的？这家餐厅怎么做的？这些你都要学，所以你在日常生活你就会变成很认真。 Untuk bisa melayani orang dengan benar dan dengan baik, kita sebagai umat Buddhis kita akan belajar Buddha Dharma. Buddha Dharma sebagai pegangan moral kita. Tetapi untuk bisa mempraktekkan secara efektif, kita juga harus belajar Dharma-Dharma duniawi. Ilmu dari profesi yang kita lakukan. Anda kalau buka hotel, buka restoran, kita mesti belajar bagaimana manajemen hotel, manajemen restoran. Sehingga kita bisa mempraktekkan pelayanan kita yang benar kepada lingkungan kita, di dalam profesi kita. Begitulah kita bisa melatih meningkatkan diri kita. 所以，释迦牟尼佛讲了解脱道，讲了菩萨道，讲了金刚乘。所以，任何一个法门，如果你是学佛的人，你都应该要学。不是说我喜欢念佛，不是我喜欢打坐。如果你的动机是因为我喜欢念佛而念佛，那你也不是菩萨，因为你只是自私的在为自己。所以，学佛不管任何一个法门，每一个人他可以学不一样，所以我要为他们学，然后来告诉他们。 Sang Buddha mengajarkan Dharma di dalam begitu banyak metode, pilihannya berbeda-beda. Tentu saja ada juga untuk melatih, hanya untuk membebaskan daripada kemelekatan dan penderitaan dirinya sendiri, tetapi juga ada tahap di mana kita melatih menjalani bodhisattva, yaitu kita demi menolong makhluk yang lain, kita melakukan pembinaan diri atau melatih diri. Jangan hanya kita, karena saya bilang bahwa saya hanya suka, saya hanya berjodoh dengan baca salah satu sutra atau mengganggukan salah satu Buddha, maka saya maunya cuma cara ini. Kalau kita melekat demikian caranya, maka Anda juga masih belum bisa bebas dari penderitaan. Karena saya hanya melakukan apa yang saya sukai.
Padahal mempraktekkan Dharma adalah bukan hanya untuk diri kita sendiri. 而且各位也要变成一个很有智慧的人，叫你去买一套衣服，叫你去配一副眼镜，或者说请你去买一部车子，你都会买到恰当好处。那你为什么会有这种智慧呢？因为各位学习开始为别人想的时候，障碍就会去除，然后你就会看到最好的东西在什么时候怎么布置，怎么盖寺庙，怎么写字，你都会做得很好。 Belajar Buddha Dharma juga harus meningkatkan prasna, kebijaksanaan kita. Bagaimana caranya? Kalau kita punya keinginan atau motivasi kita adalah untuk bisa bagaimana melayani makhluk lain, orang lain lebih baik, bagaimana menolong kepada masyarakat atau di lingkungan kita. Maka apapun yang kita lakukan, kita bisa pilih yang paling pas, yang paling cocok di dalam hal tersebut. Kita susah baca, maka kita akan cari kacamata. Kita butuh kendaraan, maka kendaraan yang kita pilih adalah selain untuk diri kita juga bisa membantu orang lain menjadi sarana transportasi. Demikian apa yang kita lakukan. Kalau dilandasi oleh kebijaksanaan, maka hasilnya bukan hanya terbaik buat diri kita, tapi juga di dalam pelayanan kita kepada semua orang dan semua makhluk. 所以简单的来讲，各位从现在开始就要让你的先生很快乐，让你的太太很快乐，让你周边的人很快乐。然后除了服务他们，还要进一步告诉他们 就近离苦得乐的方法，这就变成我们生命的责任。 Singkatnya, mempraktekkan Dharma sehari-hari mulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga dan seterusnya yang lebih luas. Di dalam diri kita bisa lakukan melatih diri, kemudian kepada orang di keluarga kita. Bisakah kita membuat orang-orang menjadi nyaman dan bahagia? Apakah orang tua, suami atau istri dan juga anak-anak? Selain kita membuat mereka menjadi nyaman dan bahagia, kita kemudian juga pada waktu yang tertentu yang tepat, kita akan kasih tahu mereka. Ini caranya untuk buat mereka lebih bahagia lagi, bisa bebas dari kemelekatan. 最后，当你做不到的时候怎么办？那你就要很虔诚的拜佛，或是很虔诚的念观世音菩萨，因为佛菩萨就是我们最好的心灵老师。如果你有心要去服务别人或解决烦恼，你很虔诚的念或拜，自然就会加持你，你就有信仰的力量。 Tentu saja, di dalam usaha kita melatih diri, melayani orang-orang lain, menolong makhluk-makhluk lain, tidak selalu akan berjalan mulus, tidak selalu akan membawa hasil yang satisfactory atau memuaskan. Oleh sebab itu, kalau kita menyadari niat baik tapi tidak selalu bisa berjalan lancar, maka perlunya kita untuk bersandar kepada kekuatan yang lebih besar. Kita dengan hati yang tulus, penuh pertobatan, bahwa mungkin karma kita masih belum sempurna, waktunya belum matang. Anda datang ke altar, banyak para Buddha, para Bodhisattva yang punya tekad yang begitu besar. Kita mohon dukungan, mohon perlindungan dari mereka. Otomatis dengan kita punya ketulusan, kita akan timbul satu kekuatan yang lebih besar. Karena tekad Buddha, para Bodhisattva akan selalu bersama kita. Selama niat-niat kita adalah sesuai dengan Dharma. 一个有信仰的力量的人，像什么？就像一个 刚刚好在谈恋爱的女人一样，很快乐。她有一种力量，就像电池充电一样。所以各位，一个学佛人一定要展现一个力量，因为他有信仰的很强烈的力量。Sin yang terliliang, the power of faith. Orang yang punya keyakinan, yang punya serada, maka dia bisa bersandar, bukan hanya latihan praktek dari dirinya sendiri, tetapi dia juga di waktu-waktu yang perlu, mereka bisa bersandar kepada kekuatan yang besar dari tekad seorang Buddha dan para Bodhisattva. Keyakinan adalah kekuatan. Oleh sebab itu, Anda punya satu potensi. Serada keyakinan kita akan membantu kita di dalam melaksanakan banyak hal, terutama di dalam mempraktekkan Dharma untuk kita dan juga untuk masyarakat. 好，谢谢各位。 Terima kasih. Amin. 他们说等一下要发问问题，是吧？ Oke, kita persilakan dulu untuk Ko Ali ya, untuk bertanya secara langsung. Tes. 好，法师，南无阿弥陀佛。借助今天这么好的机会，我想法师指点我几个问题。第一，我小的时候刚好住在一个很小的故乡，长辈们常常说，我们做人的生活病死已经注定好了。
比如说有些人很努力，很卖力，就是一生中都是当做一个小职员，他是小老板。但是有些人做没有几年，已经当做大老板，他是做的大职员。所以他们常常说，哎，这个已经是他的命，所以已经注定好了。假如说真的有这回事，我们可以把它改变吗？还有第一个问题，几年前我家里发现一个大难，到现在我觉得为什么我们可以逃过这个难？是不是跟第一个问题有关系？是不是一定注定好了，所以我们可以逃过这个难？谢谢，南无阿弥陀佛。Berikutnya pertanyaan mohon disingkat ya. Maaf sebesar-besarnya dengan segala macam kerendahan hati kami mohon karena pertanyaan di sini banyak sekali ya. OK， terima kasih。问答的时候比较短，因为这里有很多问题要回答，还没有提问以前还要翻译。OK， 谢谢大家合作。直接讲。Dalam kehidupan ini, teori begitu mudah dicerna, dikatakan, tapi mempraktekkan sangat sulit. Bagaimana suhu? Terima kasih. 在我们的生活中，理论可能容易明白，可是实行起来就很困难。那怎么办呢？这个第一个问题，就是佛法，我们佛法的这个理论能够了解，可是实行起来就比较难。那怎么办呢？我先回答他的问题吧。好的。在没有修行佛法以前，我们这一辈子的命运都被过去世所造的这些业控制了。生下来做老板，生下来赚钱很困难，生下来很漂亮，生下来很丑，这些都有业报的，这是一定的。也因为如此，所以我们才要修行佛法来改变，对不好的要忏悔。对没有做好的，我们去努力所以，但是老一辈的，他们一定会这样讲，因为他们生活的久了，他看，努力不见得有用但是因为是还不懂得佛教的因果关系第二个问题，你说那个在佛教里面，这也是一个业报，就是说，这个事情注定会发生的，但是命不该死，因为你们这个业报还没有注定要死的。所以同样它也是一个业报，只是说我们从这个事情里面就会感觉到，哎呦，生命无常。不要说汽油，你开车不小心就撞死了，1秒钟就死了。所以因为如此，如何避免会有这种意外的死亡，我们要怎么修行，要守戒，就会去思考这个问题Jadi bagaimanapun juga menurut Dharma Sang Buddha, segala sesuatu adalah hukum sebab dan akibat. Kita lahir di dunia ini membawa karma dari masa lalu, ya, karena bayangan karma lalu itu begitu beratnya. Dan kalau ada suatu peristiwa, mungkin kita terhindar dari mara bahaya, kita terhindar dari maut, itu juga bagian dari karma kita. Oleh karena itu, untuk mengenal hukum sebab akibat karma yang diajarkan Buddha, setiap orang wajib melaksanakan bawana, yaitu melatih diri yang berurusan dengan ucapan, badan jasmani dan pikiran. 第二个问题，刚才的是理论那么容易听，可是实行起来很难，那应该怎么办？所以，理论跟实际这个东西就像弹电子琴一样，要练习。但是这个不是一天就可以了，他要练习，一直练习。Teori bagus, tapi pelaksanaan sulit. Oleh karena itu harus sering dilatih. Bapak-bapak, ibu-ibu, paduan suaranya tuh sangat bagus. Lebih bagus dari yang dinyanyikan oleh saudara-saudari kita di Taiwan. Anda boleh berbangga diri, ya. Tepuk tangan buat penyanyi kita. Bagaimana cara meditasi di Mahayana? Apakah metodenya sama dengan Theravada, yaitu Vipassana dan Samatha? 北传大乘佛教的打坐是不是跟南传一样？因为在南传有这个安息跟自观法门，北传有没有？有，但是汉传佛教在打坐的时候，他的动机是说，我今天打坐所得到的这种智慧或力量，
是为了要回向给众生，所以我打坐。那解脱到了打坐，他没有想到这个。我今天打坐是希望消灭我的贪嗔痴，免得让我生命痛苦，就是这两个不一样。Cara meditasi samatha dan vipassana di utara dan di selatan sama, cuma saja aplikasinya sedikit berbeda. Di dalam tradisi Buddhis utara, pada waktu mereka melakukan meditasi, mereka selalu bervisualisasi. Semoga jasa-jasa kebaikan ini bisa disalurkan kepada leluhur, pada orang-orang yang menderita. Sedangkan di metode selatan selalu menekankan meditasi hasilnya adalah untuk mengikis loba, dosa, moha. 就像念佛一样，我们念佛，你只是说我念佛只希望自己安定，这个还是属于小乘的修行。如果你念佛你念得很认真，跟小乘一样，但是动机是希望世界能够小灾难，那这个就是大乘，差在这个地方。 Begitu juga aplikasinya, nianfo, Buddha Anusakti, mengenang nama Buddha dan melafalkan nama Buddha di dalam tradisi Buddhis Selatan bertujuan semoga saya menemukan ketenangan dalam melafalkan nama Buddha. Tetapi metode utara, metode Mahayana lebih mengembangkan semoga semua makhluk terhindar dari mara bahaya dan terlepas dari samsara. Agama Buddha tidak vegetarian? Boleh tidak? 成为一个佛教徒不吃素可以吗？ 基本上是可以，因为你的动机是为你自己，所以就算你吃肉的时候，你把它当作那只是一个不得不吃的东西，你没有欲望，那基本上在南传佛教它可以，因为它不是为了度众生嘛。但是如果站在大乘佛教，你是想要度众生的，你要减低众生的痛苦的人，那你就不应该吃肉，因为这样会伤害你慈悲的种子，你的慈悲心就不见了。 看你是修哪一道的。 Pada dasarnya bisa dimengerti menurut tradisi Buddhis Theravada, karena orang yang tidak vegetarian dia kan bertujuan untuk dirinya sendiri. Yang dipandang itu karena dia tidak membunuh, tidak mendengar, dan tidak bertujuan untuk memangsa binatang itu. Sedangkan di tradisi utara mereka mengembangkan pandangan bagaimana mengembangkan Maitri Karuna kalau hal-hal itu tidak dikembangkan. Jadi harus berusaha menghindar untuk melaksanakan pembunuhan dan tentunya dianjurkan untuk bervegetarian. 但是有一点，就算你是修南传的大法师，但是你吃肉，你还是可以得到阿罗汉解脱。但是你的身体的痛苦不会改变，因为你吃肉，所以你的身体的果报一样会很痛苦。只是说你是消灭贪嗔痴的，在果报还没有来之前，我赶快断贪嗔痴。 是这个意思。 Andai kata seorang biku senior di dalam tradisi Buddhis Theravada, meskipun dia tidak vegetarian, dia tetap juga bisa mencapai tingkat arahat. Karena yang dituju adalah, yang dikikis adalah loba, dosa, dan moha. Sedangkan untuk menyingkirkan penderitaan-penderitaan dari pala, yaitu hasil daripada penderitaan jasmani, itu memerlukan latihan-latihan yang lebih seksama. 在家人谢佛，怎么样才能念佛？怎么样才能成佛？ Bagi orang awam yang berada di rumah sebagai perumah tangga belajar agama Buddha, bagaimana dia bisa mencapai pencerahan? 成佛不分在家出家，在那个动机。 如果你做每一件事情都是所谓发菩提心，就是说为了成佛度众生去做这个事情，那你所做的每一件事情，包括你在上班，都是成佛的资粮。所以这部分，但是虽然你出家了，但是你只是为了自己修行，或是过出家生活很简单，没有一个好的动机，那你依然还是不会成佛。 Menjadi Buddha, mencapai pencerahan. Tidak ditentukan apakah dia sebagai seorang awam atau anggota sangga. Namun harus ditujukan menjadi biksu Buddha bercita-cita untuk mengembangkan bodhicitta, mengembangkan pencerahan, memikirkan orang lain.
Kalau hanya dipikirkan bagaimana menyingkirkan loba, dosa, dan moha, hanya berpikir bahwa menjadi biksu Buddha adalah hidup yang sederhana, namun hal-hal itu memerlukan waktu lagi baru bisa menuju pencerahan. Suhu bagaimana melakukan pertobatan atas kesalahan diri sendiri dan orang lain. 师父如何忏悔对以前所做的这个业障，以及自己所做的坏事、所做不好的事，还有对其他的人做不好的事，如何忏悔？忏悔包括斩断，就是说我过去做了很坏，但是我决定从现在以后我都不会做了，这个是忏悔的基本的条件。那你有这个斩断的心，第二个就求佛加持哦，你按照佛教念阿弥陀佛，拜88佛，拜莲黄宝忏，甚至跪下来诵地藏经，这个都是很强的力量。但是首先你要决心断，然后靠佛的力量把业障消除。 Harus mempunyai tekad yang tegar, tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan baru, dan menyesali semua perbuatan-perbuatan keliru dan salah yang pernah dilakukan. Kemudian berlutut dan membacakan doa, diantaranya membaca Siti Garbha Sutra, membaca Liang Huang Pao Chan, yaitu sebuah sutra pertobatan yang disusun pada periode Kaisar Wuti, ya, untuk melakukan pertobatan-pertobatan. Dengan demikian baru bisa melakukan pertobatan yang sesungguhnya. 第三个还要加一个力量，叫法力，就是说我身体不好，所以我多布施药，或是我去放生，或是我照顾老人家，你还要加上这个反作用力，这样更快。 Yang ketiga adalah tentunya kita juga berharap adanya sesuatu kekuatan yang datang dari luar, yaitu kita harus banyak berdana, banyak membantu orang yang perlu didana. Jadi itu akan menimbulkan suatu reaksi kekuatan yang bisa membantu kita untuk terlepas dari jeratan perasaan bersalah dan kita benar-benar bertobat. 师父，请问我们要念什么经才能够消灾消难？为什么念经的时候我们不能够集中精神？任何一部经都有佛的加持力，但是重点是你在念经的时候，动机很重要。哦，我有惭愧心，或是我有慈悲心来念这个经，然后这个经就变成一个很好的药，并不是哪一部经特别有用，哪一部经比较没有用。重点在这个地方。 Semua sutra Buddha mempunyai makna yang sama, namun yang penting adalah Anda mempunyai tekad dan konsentrasi yang benar, sehingga dengan demikian Anda baru bisa memusatkan pikiran dalam penghayatan Dharma tersebut. 至于不能够专心，这是自己的坏习惯，这个你要靠你自己了。爱打瞌睡、乱想，然后念佛就想要睡觉。 这个你就没救啊，这你要靠你自己啦。Kalau kita tidak bisa konsentrasi, itu merupakan kesalahan kita. Pada waktu membaca doa, membaca sutra, ngantuk atau pikirannya ngelantur, ya. Jadi kita sendiri yang harus berusaha untuk mencegah dan melatihnya. Kalau ingin jadi seorang biksuni, apa ada batas umur tidak? 如果要做一个比丘尼，是不是有年纪的那种规定？上了年纪或者年纪什么时候不能够？是不是有这样子的规定？释迦牟尼佛有一个弟子，他200岁才出家，所以没有年龄的规定。但是重点是你能不能照顾你自己，然后你放下了吗？你会有些人是。 讨厌先生来出家，很爱儿子，没用。所以你要出家是你要真的放下了，而且没有钱的问题、感情的问题才可以。 Di zaman Sang Buddha ada biksuni yang berusia 200 tahun. Jadi kalau ada seorang wanita yang ingin menjadi biksuni, ada beberapa hal yang harus dipikirkan. Satu, apakah Anda sudah bisa menjaga diri Anda sendiri? Kedua, motivasi Anda harus jelas. Apakah Anda sebel sama suami Anda?
Anda bosan dengan anak-anak Anda atau masalah kehidupan lainnya sehingga Anda menjadi biksuni. Jadi hal itu harus dipikirkan baik-baik. Yang penting Anda melatih diri. 不过，要出家的人一定要到寺庙住住看，住2、3个月，住半年。不过讲到出家，我真希望印尼要多一点人出家，太少了。Kalau mau jadi biksu atau biksuni, Anda coba aja pabajah dulu kali ya, diam di wihara ya, berapa bulan, berapa minggu. Tapi beliau untuk kesekian kalinya telah menghimbau, saya telah dengar. Tolong di masyarakat Indonesia ini harus lebih banyak ada orang yang mau jadi biksu dan biksuni. Karena kita kurang banget ya. Bagaimana praktek Dharma pada saat batin kita tidak tenang atau emosi, apa yang harus dilakukan? 如何实行佛法？当我们脾气不好或者情绪不稳定的时候，或者当大发脾气的时候，怎么样去实践那个佛法？每一个修行的人一定要有一个很强烈的点，就是说。你喜欢念观音菩萨，或是你是念阿弥陀佛，或是你意念到你的师父，有一个很强烈的点让你抓住。然后，当你脾气不好或是不好的烦恼来，你要赶快先抓住那个点，就是念阿弥陀佛，或是念那一个你喜欢的经，先用佛的力量转过去。Orang yang melatih diri di dalam metode Dharma, kita kan sering ketemu dengan emosi kita yang naik turun, bukan? Jadi kita harus menangkap fokusnya. Fokusnya itu apa? Metode Avalokitesvara, metode Amitabha, atau metode pelafalan lainnya. Kemudian kita pada waktu kita down, waktu emosi kita sedang mengganggu kita tangkap fokus itu sehingga kita kembali untuk belajar mengendalikan diri. Saya ingin bertanya, untuk menjadi seorang biku harus mempelajari Dharma dan mental yang kuat butuh waktu berapa lama? Apakah berlatih di rumah atau di luar jauh lebih baik? 如果有人要做一个出家人，他要研究这个佛法跟打坐，要有多少久的时间呢？是不是他可以在家里去练习，或者要到很远很远的地方去练习？一个在这种时代会出家的人，过去是一定出过家，因为他只是因缘成熟就出家了啊。但是这个跟时间长短没有关系，但是最主要是你要亲近一个或好几个出家人善知识，然后由他来告诉你你适不适合出家，然后你要修的是什么，这样比较适当。Yang penting Anda harus menemukan guru atau pembimbing seperti tadi yang sudah diterjemahkan sebagai kalyana mitra, teman yang baik dalam latihan rohani. Jadi menemukan guru yang baik dan Anda dibimbing, diberitahu bagaimana Anda melaksanakannya. Bapak-bapak, pertanyaan ini semua disingkat karena waktunya udah sangat tidak mengizinkan. Jadi andai kata ada pertanyaannya yang tidak dijawab, saya mohon maaf dan saya yang bertobat ya. Ini pertanyaan yang terakhir, 最后的一个问题，尊敬的海涛法师，对于谢佛，我是初学者，所以我有很多疑惑。有时候看到身边的人谢佛这么久，但他的心，他的处理事情还是没有多大进步。这对我对学佛信心是一个打击。我跟您在一起才有善心，离开佛堂就忘了，做不到，这是我的疑问。那如何呢？如何培养这个真信的佛法？好，修行首先你要学习独立，就是不能依靠别人。我想我们亲近师父，那只是一种学他的法，而不是依靠他的人。所以这一点一定要抓住。再来，
当你看到别人因为学佛但是做得不很好，你不应该因为这样而退转，要想说哦，那我更努力做好，能够让别人看到好的那一面，要升起这样的念头才可以。Kalau tadi pertanyaannya begini, saya ingin belajar agama Buddha, belajar Dharma, saya berusaha belajar, tapi nyatanya setelah saya masuk ke dalam wihara, saya melihat orang banyak belajar agama Buddha, kok sifatnya masih begitu-begitu aja, gak ada kemajuan. Jadi orang itu menjadi patah semangat. Dan orang itu berkata, kalau dia ketemu suhu yang kayak begini, hati dia begitu tegar. Nah jawabannya adalah, orang belajar Dharma. Yang pertama, bukan ngelihat suhunya. Anda harus melihat metode Dharmanya. Kedua, Anda melihat orang lain yang membuat Anda kecewa, jangan berkecil hati. Malah kita harus mengintrospeksi diri sendiri, melatih diri lebih tekun agar lebih baik dari dia. 没问题了。没问题了. Oke. Saya mohon maaf sekali lagi ada pertanyaan yang karena mungkin tidak rasa waktunya kurang tepat ya. Dan sekali lagi ya pokoknya pembabaran Dharma kali ini bermanfaat bagi Anda sekalian ya. Tadi beliau terakhir berkata, orang yang belajar Dharma mempunyai rasa senang. Senangnya itu seperti seorang gadis ting-ting yang baru dapat pacar. Kedua, bagaikan baterai yang sudah di-charge kembali. Bayangkan aja baterai yang di-charge kembali dah. Ya, merasa seger kan? Oke, terima kasih atas perhatian. 谢谢师父。最后有一个问题，刚刚他们传简讯给我，智利发生了8.8级的地震，然后可能死伤会很多人，所以大家这几天念佛或是持咒都回向，好吧？ Tadi beliau menerima berita di Chili, Amerika Latin, terjadi gempa yang besar sekali, 8, sekian Richter. Anda bayangkan tuh, lampu udah goyangnya udah kayak apa tahu, udah senior kita juga lihatnya. Ya, jadi kita banyak berdoa untuk orang-orang di Chili yang berada di Amerika Latin. Oke? Mohon partisipasi. 大家现在来念1分钟 Om Mani Padme Hum， 好不好？ 1 menit membaca Om Mani Padme Hum bersama beliau. Om Mani Padme Hum, 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 Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum。当愿众生但愿众生离苦得乐，离苦得乐，三宝加持，三宝加持，同成佛道。同成佛道。阿弥陀佛。阿弥陀佛。好，谢谢师父。希望有缘下一次再来这里弘法。手牵着手。